Pokok terus ditebang, bukit ditarah dan habitat haiwan liar mula terganggu. Kesannya manusia mula ditimpa bencana alam termasuk banjir besar, tanah runtuh dan pemanasan global. Presiden Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia Peka Puan Sri Sharifah Sabrina Said Akil melihat hutan negara di tahap kritikal apabila aktiviti penebangan pokok-pokok terus berleluasa. Islam Environmentalisme berasaskan kepada ajaran tauhid atau kefahaman kesatuan yang menggabungkan manusia, alam dan Tuhan. Agama Islam menjadikan akhlak sebagai teras hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Berasaskan dasar itu, sebenarnya sebarang masalah atau pencemaran alam sekitar berpunca daripada kesempurnaan akhlak manusia terhadap dirinya, alam dan Tuhan. Konsep manusia sebagai khalifah menunjukkan bahawa alam sekitar ini merupakan hak Allah dan ciptaannya, maka manusialah perlu melaksanakan misi dan amanah itu. Di samping itu, alam ini merupakan tanda yang tersurat dan tersirat atau simbol tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada kecuaian manusia mengejar kekayaan tanpa memikirkan akibat terhadap alam sekitar telah menyebabkan insiden atau bencana berlaku yang mengancam nyawa manusia. Justeru, kita perlu sedar bahawa demi kelangsungan tamadun manusia, sejagat dan habitat yang kita huni, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar perlu menjadi agenda utama pada masa kini. Saban hari dapat kita lihat hampir setiap tahun berita menyiarkan bencana-bencana alam yang menimpa manusia, tidak kira di dalam maupun luar negara. Daripada berlakunya pencemaran alam sekitar ini, sedarkah kita bahawa pasti ada punca utama pencemaran ini berlaku? Punca utama dalam berlakunya pencemaran ini adalah sikap tidak bertanggungjawab individu maupun sesebuah organisasi dalam pencemaran. Penebangan hutan dan penarahan bukit tanpa ada tindakan pemeliharaan seperti penanaman semula pokok telah menyebabkan flora dan fauna kehilangan habitat mereka. Hal ini menyebabkan berlaku bencana seperti tanah runtuh dan banjir kilat kerana ketiadaan pokok-pokok yang selama ini menjadi tunjang utama kekuatan tanah di kawasan tersebut. Dalam pada itu, penggunaan sumber tenaga yang mencemarkan alam sekitar diesel dan bahan bakar yang lain juga adalah salah satu punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Faktor perindustrian dan pengangkutan yang bergantung pada bahan bakar, petrol dan diesel akan menyumbang kepada pencemaran udara dan bunyi. Gas-gas karbon dioksida yang dilepaskan ke udara oleh kenderaan bermotor seperti kereta, lori, bas dan motosikal secara berlebihan telah menyebabkan indeks udara yang membimbangkan bagi kesihatan marhen dewasa ini. Seterusnya, pencemaran alam sekitar dapat diatasi dengan menyediakan pengurusan sisa yang terbaik. Secara umumnya, semua mengetahui bahawa kita membuang sampah tanpa mengasingkan kategorinya dan akhirnya longgokan sampah tersebut akan dibiarkan lupus di tanah pelupusan sampah. Jika kaedah ini berterusan, jumlah tanah pelupusan sampah akan bertambah dan menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku. Justeru, sebagai individu kita perlu mengamalkan budaya kita semula agar pencemaran alam sekitar dapat dikurangkan. Selain itu, dari segi masyarakat pula, kita hendaklah mengamalkan sikap bersederhana dalam kehidupan, khususnya pemakanan. Malaysia telah mencatatkan lebih 17,000 tan sisa makanan pada setiap hari. Jika kita berhemah dalam kehidupan seperti memastikan makanan kita dimakan sehingga habis dan sisanya digunakan untuk membaja, pastinya jumlah sisa sampah dapat dikurangkan. Selain itu, langkah-langkah untuk menjaga alam sekitar yang boleh disertai oleh ahli masyarakat adalah melakukan aktiviti sukarelawan membersihkan kawasan sekitar.
Persis kata peribahasa, kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Hal ini demikian kerana masih terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab membuang sisa-sisa yang tidak sepatutnya ke dalam sungai atau laut. Pemerkasaan undang-undang juga mungkin tidak diendahkan atau meninggalkan kesan kepada mereka. Oleh itu, kita sebagai warga negara yang cinta akan negara seharusnya menyertai aktiviti-aktiviti sukarelawan yang berusaha membersihkan kawasan yang dicemari seperti kawasan sungai dan pantai. Pencebaran sampah dan sisa lain yang sering berlaku di negara kita perlu diambil serius oleh semua pihak. Jika insiden ini dibiarkan, hidupan akuatik dan juga sumber air kita akan terancam dan menyebabkan kita kekurangan sumber tersebut. Sebagai contoh, di Jepun pernah berlaku satu wabak yang menyebabkan setiap penduduk di kampung yang menggunakan sungai tercemar sebagai sumber air harian mati dan lahir dengan kecacatan yang kekal. Maka, kita seharusnya mengambil sejarah ini sebagai iktibar bagi menjamin kelangsungan hidup untuk masa hadapan. Langkah alternatif yang boleh dilakukan dalam membuka mata masyarakat tentang isu ini adalah dengan melaksanakan kempen secara konsisten. Apabila pihak berkuasa mula mengorak langkah yang jitu dalam menjaga kekayaan alam sekitar negara, media massa perlu memainkan peranan penting untuk menyampaikan mesej kepada setiap golongan masyarakat. Semua pihak perlu mengkaji dan mengaplikasikan norma masyarakat umum pada masa ini yang menggunakan media sosial sebagai medium utama dalam komunikasi antara satu sama lain. Oleh itu, sekiranya kita ingin mengubah stigma masyarakat terhadap kepentingan memelihara alam sekitar, cara yang mudah hendaklah dekat dan efektif kepada diri mereka. Misalnya, memperbanyakkan rancangan yang melibatkan selebriti dalam kempen mengitar semula dan sebagainya. Institusi lain yang melibatkan masyarakat seperti sekolah, universiti dan organisasi kerja juga bertanggungjawab menjalankan kempen kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar. Intihannya, kempen yang menyeluruh pasti dapat mencapai sasaran yang kita kehendaki. Tambahan pula, keberadaan makhluk hidup di hutan sangatlah dipentingkan dan perlu juga untuk dilindungi. Hal ini diperlukan kerana keberadaan makhluk hidup ini perlu dijaga agar tidak mengalami kepunahan yang disebabkan kebakaran hutan mahupun penebangan hutan secara sembarangan. Seterusnya adalah langkah mengatasi alam sekitar. Kerajaan harus kuatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat. Sebagai contoh, undang-undang penebangan pokok. Statistik menunjukkan penebangan pokok secara haram ini semakin berleluasa dan peningkatan dari saban tahun. Kerajaan perlu ambil tindakan yang lebih tegas untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, kerajaan juga perlu meningkatkan usaha untuk menyelesaikan masalah alam sekitar ini dengan mengerahkan pihak berwajib untuk memantau secara berkala. Pihak berwajib tersebut harus memantau lesen-lesen dan juga mencari penebang haram. Langkah alternatif kerajaan boleh lakukan dan pihak wajib boleh lakukan adalah pemasangan kamera secara tersembunyi di dalam kawasan hutan dan di dalam titik panas bagi aktiviti haram tersebut. Selain itu, kerajaan juga boleh menggunakan khidmat drone bagi memantau setiap aktiviti dan setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh penebang maupun pemburu untuk mengatasi masalah alam sekitar ini. Impian utama dalam penjagaan alam sekitar adalah habitat flora dan fauna akan terpelihara. Alam sekitar yang merangkumi gunung ganang, taburan hutan sehingga ke lautan merupakan habitat kepada flora dan fauna. Disebabkan populasi manusia yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, pembangunan penempatan juga bertambah rancak. Kita tidak boleh nafikan bahawa pembangunan adalah penting demi mencapai kemajuan, tetapi elemen penjagaan alam sekitar seharusnya menjadi agenda utama. Kesimpulannya, selagi minda masyarakat tidak berubah, selagi itu masalah pemanasan global, pencemaran sungai, perbalakan haram dan sebagainya dan masalah alam sekitar ini tidak dapat diatasi. Oleh itu, kesedaran masyarakat serta kerajaan dan juga pihak berwajib haruslah ditingkatkan supaya mereka lebih cakna mengenai alam sekitar ini dan juga kita dapat hidup di dalam satu bumi dan satu langit yang sama untuk hidup di dalam udara yang lagi segar, kualiti yang lebih bersih serta alam sekitar yang lebih cantik. Usaha memelihara juga haruslah dilaksanakan oleh pihak kerajaan serta pihak berwajib.
Masyarakat juga harus mengubah perspektif mereka, cara untuk mengatasi masalah alam sekitar.